Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya ingat tadi ceramah kita ni pada hari ini di Kedah, rupanya pengerusi seorang je orang Kedah ini. Yang berhormat Tuan Haji Hanafi Ahmad atau YBC, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap naib yang ketua PAS kawasan, yang menjadi pengantin kita pada hari ini adalah calon kita. Ni, cuba diri sekali, nampak? Baru ada semangat tengok pengantin. Alias Abdul Hamid, calon bagi Parlimen Kemaman untuk Parti Islam Semasa PAS sama dengan wadah Perikatan Nasional dalam PRU yang ke-15 pada hari ini. Semua staf rakan-rakan pimpinan yang ada di hadapan, orang jom masuk dapur pun nak kena bagi penghargaan juga ni. Dan jokaka semua dan semua para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Dapat kita bersama pada hari ini bertemu. Makan sedap. Alhamdulillah. Cuaca bagus. Alhamdulillah. Tinggal lagi ialah kita semua kena meneruskan kerja bagi memastikan 19 hari bulan ini, 10 malam lepas maghrib, insya-Allah pengiraan undi kepada Ustaz alias Abdul Hamid sebagai calon PAS di Kemaman ini akan menunjukkan kemenangan kepada beliau, insya-Allah. Kenapa kita bersungguh sangat nak hadap pilihan raya kali ini? Pilihan raya hak lepas-lepas dah ni memang semangat sama dah. Tapi hak kali ini adalah antara pilihan raya yang sangat penting dan pelik berbanding dengan pilihan raya lain-lain. Tak pernah berlaku dalam sejarah kita menghadap pilihan raya. Pilihan raya diadakan secara berasingan. Berasing. Pilihan raya dok lagi, pilihan raya parlimen dulu. Dan di sebuah negeri seperti Terengganu kita ini, kita dok lagi dong. Tapi di negeri sebelah, negeri kita, negeri Pahang, negeri Perlis, negeri Perak, ada pilihan raya parlimen, ada pilihan raya DUN. Ada negeri yang dah buat pilihan raya, Melaka dan Johor. Sabah dah buat, Sarawak dah buat. Macam-macam keadaan suasana pilihan raya di hadapan kita ini. Apa yang paling penting kepada kita semua ialah kita nak memastikan bahawa kerajaan yang akan kita bentuk selepas daripada 19 hari bulan, kerajaan pusat, adalah kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Nak atau tidak? Kerana kita menawarkan Perikatan Nasional untuk menerajui pemerintahan yang akan datang ini sebuah kerajaan yang stabil dan bersih. Stabil ni maksud benda kok. Orang bukit, orang mana? Madodi ni saya rasa faham. Stabil. Kalau kita diri, kalau saya diri depan ni, kalau saya kaki, saya kat sebelah. Dah lah tahan 10 saat tau. Lepas waktu tu tak stabil. Tak stabil rebah lah. Lawan pada stabil ni rebah. Bahasa-bahasa mudah, bahasa kampung kita ni. Sama-sama kita. Kita nak kerajaan pusat, kerajaan yang stabil, kerajaan yang kuat. Kerana apa? Kerana apabila kerajaan di peringkat pusat, kerajaan yang tak kuat, kerajaan yang boleh jatuh bila-bila masa, maka pembangunan ekonomi kepada rakyat dan negara tidak boleh berlaku. Tak boleh dia buat.
Nak buat warna duk sibuk cara nak kekalkan kerajaan. Sebagaimana yang kita tengok baru-baru ini. Pelabur-pelabur syarikat daripada luar, sebutlah nama syarikat yang besar-besar ni, tak mari. Kalau kerajaan kita, kerajaan yang keluk-kelek, tak stabil. Maka kita perlu kerajaan yang kuat. Dan insya-Allah Perikatan Nasional dengan komponen dalamnya ada PAS, ada Bersatu, ada Gerakan dan lain-lain komponen dari Sabah. Insya-Allah kita akan membentuk sebuah muafakat politik yang kuat. Saling faham, memahami di antara satu sama lain. Kita tambuh dalam satu muafakat politik sebagaimana rakan, sebagaimana orang lain lah. Dia jadi abang long. Ada hak jadi abang, ada hak jadi adik, hak adik tu kena buli sokmo. Tambuh gitu kita. Itulah dalam muafakat politik yang sebelah selagi. Hadirin hadirat sekalian, bila kerajaan kita stabil, program ekonomi boleh dijalankan dengan baik, tak ada kaca. Umpama kita berjalan, kita nak pergi ke bandar Cukar lah. Kalau sepanjang perjalanan kita tu banyak lubang-lubang atas jalan raya. Jalan sekejap, signal kereta kita atau motor kita penuh. Lepas tu minyak habis. Perjalanan kita tidak stabil. Tidak lancar. Tak lancar itulah yang menyebabkan hak patut-patut kita nak pergi dalam waktu setengah jam je sampai bandar, tak boleh sampai. Sekerat hari baru sampai bandar. Kehidupan kita begitu jugalah. Kalau kita nak buat program kepada rakyat, nak membangunkan negeri dan negara, maka kerajaan yang dibentuk di peringkat pusat mesti kerajaan yang kuat. Berilah kekuatan itu kepada Perikatan Nasional, tuan-tuan. Kita juga menawarkan bersih. Hak ni, hak parti yang duk kiri kanan lain pada kita, tak boleh nak tawarkan. Kes mahkamah, tak usah sebutlah. Macam-macam kes mahkamah duk tunggu. Bersusung duk tunggu kes mahkamah. Kepada rakan, kepada parti hak lain. Parti yang pernah memerintah selama 22 bulan lepas PRU ke-14. Apa yang dia buat? Bersusun-susun kes mahkamah dibatalkan. Ada kes mahkamah. Inilah beza yang besar di antara kita dengan orang lain. Kita nak memastikan bahawa kerajaan kita ini kerajaan yang bersih. Dah pasal apa gak penting sangat bersih-bersih ni? Tak ada kes mahkamah. Pentingnya bersih ini kerana ketirisan penyelewengan wang negara yang sepatutnya digunakan kepada rakyat tidak digunakan kepada rakyat, tetapi menggemukkan poket pimpinan mereka. Ini yang kita tambah. Hak patut boleh rakyat, tak boleh. Tak boleh wilah kerana masuk dalam poket masing-masing. Inilah perkara yang perlu kita faham. Perkara-perkara lain banyak lagi lah kalau kita nak buat senara. Pasal apa? Kita perlu memastikan Perikatan Nasional PAS di negeri Terengganu, di Kemaman pada kali ini, kita memberikan sekali lagi kemenangan kepada Ustaz alias Abdul Hamid sebagai calon. Calon nombor berapa? Calon nombor 2. Ingat tau. Khabar ke orang lain lagi, anak-beranak kita yang ada kiri kanan. Khabar ke anak-anak yang duduk jauh-jauh tu, balik. Ngundi ini bukan hari-hari. Hari raya kita 2 kali setahun kita kelik. Tu tak campur cuti sekolah lagi. Cuti sekolah berapa kali setahun? 3-4 kali. Kelik juga. Takkanlah kerana kita nak mengundi, nak menentukan pemimpin, kita tidak boleh berkorban menunaikan tanggungjawab kita. Saya percaya hak mari sini ni fahamlah kedah insya-Allah. Tinggal lagi ialah kita kena pastikan hak saing-saing kita hendak mari tu supaya kita khabar cermat-cermat kepada mereka. Khabar dah tapi degil Pak Uk. Jangan putus asa. Sejarah Nabi SAW dan para Nabi, perjuangan mereka tak mudah. Kita dengar macam-macam dalam kuliah.
Betapa nak capai sesuatu kejayaan tak mudah. Kita kena kuat semangat. Akan ada kiri kanan yang mengganggu kita. Akan ada yang menyebabkan kita rasa putus asa. Tapi ingatlah tuan-tuan, usaha kita itu secara berterusan insya-Allah akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kata kita disebut sangat beri ganjaran oleh Allah? Kerana apa yang kita buat ini kita membawa kepada kebaikan. Patut ada pula orang kata, dah orang lain tak tambah kebaikan ke? Dia sebut nak kebaikan, tapi kiri kanan tu macam-macam ada. Hak ni hak kita tambah dalam negara dan dalam negeri kita ini. Soal pekat negeri, pilihan raya negeri, kita bincang semula. Dan untuk pilihan raya parlimen pada kali ini, untuk DUN, untuk peti undi di Bandar D ini, kalau tuan-tuan mampu mencapai kemenangan untuk peti undi ini kepada calon kita, Cikgu Aliah, saya beri saya beri kambing 3 ekor untuk tuan-tuan untuk sembelih insya-Allah. Dah kebah ada dah, kubah ada dah, kambing pula lah. Ada orang tak boleh makan kubah, nak makan kambing, tak apa. Cabaran saya kepada tuan-tuan. Saya tak janji lagi tempat lain ni. Kalau saya janji 10 tempat, selok saya nak pergi attack. Tapi saya janji sini, menandakan kalau boleh peti undi sini menang, insya-Allah saya sendiri akan mari makan kambing bersama dengan tuan-tuan sekalian. Saya rasa itu sajalah apa yang saya nak sebut. Yang penting, calon kita Cik Ustaz Alias pada 19 hari bulan nanti akan ditabarkan menang di Parlimen Kemaman mewakili Parti Islam Sungai Pas dan Perikatan Nasional insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.